Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kelas online. Hari ini kita tadabbur surah Ad-Duha, sambungan surah Ad-Duha. Kita sampai ayat ketiga kan? InsyaAllah hari ini kita sambung ayat yang keempat. Okey, sebelum kita sambung, cuba kita tengok apa dia maksud-maksud pengajaran-pengajaran dan kaitan ayat yang lepas dengan ayat yang kita akan belajar hari ini, insyaAllah. Antara pengajaran ayat yang lepas 1 sampai 3, pengajaran yang paling besar apa dia? Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, yang menunjukkan bermulanya sinar kehidupan yang baru setelah kita berada dalam kegelapan malam. Dan berapa ramai yang berada dalam kegelapan malam tapi tak dapat melihat lagi sinar waktu duha ataupun sinar siang hari. Jadi ad-duha tu adalah gambaran nikmat dan rahmat Allah kepada manusia yang dipanjangkan umurnya, dan juga menggambarkan ketenangan. Duha adalah waktu yang tenang, waktu yang cuacanya nyaman. Kemudian Allah bersumpah pula dengan wal-laili iza saja, demi waktu malam. Demi waktu malam apabila ia telah saja, sakana, ia tenang. Azhar, waktu malam apabila ia tenang. Maksudnya Allah bersumpah dengan bukan semua waktu malam, tapi malam apabila sakana. Saja tu makna sakana ataupun tenang. Kemudian apa yang Allah nak sampaikan daripada sumpah ini ialah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah, Tuhan engkau, pencipta engkau, pendidik engkau tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membenci engkau. Jadi antara pengajaran yang paling besar daripada ayat 1 hingga ayat 3 ialah kehidupan ni sentiasa berubah. Sekejap baik, sekejap tak baik, sekejap susah, sekejap senang. Tidak ada satu pun keadaan yang kekal. Sebagaimana waktu malam tidak akan berterusan gelap malam, tapi di sana ada waktu siang, waktu duha. Dan begitu juga waktu duha tidak akan berterusan, sebaliknya akan berakhir dan akan muncul pula waktu malam. Jadi siapa yang memahami sunnatullah dalam kehidupan, mereka akan menjadi tenang. Kalau mereka susah, mereka akan jadi tenang. Sebab apa? Tidak ada susah yang berkekalan. Susah itu pasti akan hilang. Dan siapa yang senang, siapa yang dapat nikmat, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan bongkak. Sebab tidak ada kesenangan yang akan berterusan. Sampai satu masa, kesenangan itu hilang daripadanya, ataupun dia mati dahulu sebelum kesenangan tu hilang. Jadi akhirnya kehidupan orang beriman sentiasa takut dan sentiasa mengharap. Tidak terlalu gembira dan tidak terlalu takut. Itu satu. Yang kedua, pengajaran kedua daripada ayat ketiga ialah
Bila wahyu terputus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tempoh, ada riwayat berkatakan 2, ada kata 3 hari, Nabi sangat sedih. Bahkan ulama mengatakan tidak ada yang paling menyedihkan Nabi, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa Nabi melainkan musibah terputusnya wahyu. Nabi kena halau, itu bukan musibah yang besar bagi Nabi. Nabi kena baling batu, bukan musibah yang besar. Nabi kena berhijrah macam pelarian ke Madinah, itu bukan musibah yang besar bagi Nabi. Kata ulama ahli tafsir, musibah yang paling besar ialah bila Nabi rasa Tuhan telah meninggalkannya. Jadi pengajaran untuk kita ialah hilang dunia jangan sedih, hilang harta jangan sedih, hilang anak isteri jangan sedih. Sebab itu semua adalah milik Allah. Tapi yang seharusnya kita sedih ialah bila hilang Al-Quran daripada kehidupan kita. Kita tak baca Quran 1 hari, tak tadabbur Quran 2-3 hari. Itu patut kita sedih sebagaimana Nabi sedih bila wahyu terputus. Sehingga Nabi rasa macam Tuhan dah tak suka pada dia. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga ialah dalam keadaan Nabi terputus wahyu, dalam keadaan Nabi tengah bersedih, dalam keadaan Nabi disakiti, dihina oleh orang musyrikin Mekah, bahkan wanita-wanita musyrikin Mekah mengejek Nabi dengan mengatakan syaitan engkau telah meninggalkan engkau. Syaitan tu maksud ialah Jibril. Sebab bila wahyu tak turun 2-3 hari, rupa Nabi berubah. Jadi orang musyrikin perasan keadaan Nabi sangat sedih, sangat nampak mukanya duka cita. Sebab apa? Sebab wahyu terputus. Nabi kena baling tak nampak sangat muka sedih. Tapi bila wahyu terputus, Nabi nampak sangat mukanya berubah. Jadi orang musyrikin, termasuklah wanita perasan. Lalu mereka mengejek Nabi. Jadi dalam keadaan Nabi tengah bersedih, diejek pula oleh orang musyrikin, dipermain pula oleh wanita-wanita musyrikin. Dalam keadaan macam tu, apa Nabi buat? Nabi tak buat apa-apa, melainkan menunggu wahyu. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah manusia terbaik. Nabi boleh mereka-reka ayat. Nabi boleh mereka-reka apa-apa ayat untuk memberitahu pada orang musyrikin wahyu tak terputus. Tapi Nabi nak mendidik dirinya dan nak mendidik umatnya bahawa bila wahyu tak ada, jangan memandai-mandai. Tunggu, bila tak tahu masalah hukum hakam, tunggu, jangan terus buat. Bertanyalah orang yang berilmu. Sekarang kita tak perlu tunggu wahyu turun sebab wahyu dah lengkap. Yang perlu ialah bila kita ada masalah, jangan memandai-mandai. Jangan buat sesuatu yang baru. Kalau Nabi sehebat Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah, bahkan digelarkan oleh Allah Khalil. Allah menggelarkan Nabi Khalilullah, kekasih Allah nombor 1. Tapi Nabi bila wahyu terputus, Nabi tak mereka-reka, Nabi tak memandai-mandai. Sebab Nabi nak ajar dirinya dan kita semua, yang Nabi buat, yang Nabi cakap, semuanya adalah wahyu daripada Allah, bukan daripada mimpi Nabi. In huwa illa wa ma yantiqu anil hawa. Allah sebut dalam surah An-Najmu, Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsunya. Bila terputus wahyu, Nabi tak cakap, Nabi diam. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang Nabi cakap melainkan wahyu. Wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran yang terbesar ialah untuk kita, bila tak tahu masalah, janganlah memandai-mandai. Janganlah mereka-reka. Janganlah buat sesuatu yang bukan daripada Quran dan hadis. Nabi nak ajar dirinya dan diri kita semua. Dia adalah hamba Allah. Bila hamba Allah, kena ikut perintah Allah. Bila wahyu tak ada, diam. Jangan buat apa-apa. Jangan ijtihad ke, buat fikiran sendiri ke, pergi ke gua ke, tunggu mimpi ke, jangan. Jadi kalau orang sehebat Nabi pun tak buat apa-apa sehingga wahyu turun, orang macam kita lagi memerlukan sumber yang sahih, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Yang Nabi kata, tidak aku tinggal pada kamu 2 perkara. Kalau kamu betul-betul berpegang,
lan tadillu bihima abada. Kamu tidak akan sesat bila berpegang dua benda ini selama-lamanya. Quran dan hadis. Selain pada tu kamu tak pegang tak ada masalah. Tapi kalau tak pegang Quran, tak pegang hadis, kamu akan sesat. Bila pegang dua ni, kamu akan selamat selama-lamanya. Jadi pengajaran yang paling besar daripada ayat 3 ialah bila tak tahu, bila ada masalah, terus cari Quran dan terus cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandai-mandai, jangan tanya orang yang tak berilmu, jangan tanya ustaz yang bila dicakap tidak ada dalil, sumbernya tidak sahih. Okey? Sampai situ kita sambung ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu dan lam ni pasti akhirat. Khairun lebih baik. Lebih baik laka bagi engkau. Minal ula daripada awal ataupun dunia. Okey. Jadi daripada ayat 4 ni, apa kaitan dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya sangat jelas. Jadi kalau ayat 3, bila wahyu tak turun 2-3 hari, Nabi rasa sedih, Nabi rasa Allah tinggalkan dia, dan orang musyrikin pun mengejek Nabi, Allah telah benci pada Nabi. Maka Allah jawab dalam ayat 3, Allah tak pernah meninggalkan Nabi dan Allah tak pernah membenci Nabi. Apa sebab? Apa dalilnya? Allah kata ayat yang keempat. Kaitannya ialah ayat keempat ni sebagai sebab. Sebagai sebab kenapa Allah tak mungkin tinggal Nabi dan tak mungkin benci Nabi. Apa dia sebabnya? Walal akhirah, pasti akhirat lebih baik bagi engkau daripada dunia ataupun daripada yang awal. Ada dua maksud. Dua maksud. Ayat 4 ni ada dua maksud. Pertama, maksud ayat 4. Akhirat lebih baik daripada ula. Maksud pertama, yang akhir tu mesti lebih baik daripada yang awal. Adalah apa-apa bentuknya. Kalau kita tengok kehidupan kita daripada yang awal dulu dengan sekarang, yang akhir, sekarang lah, mana lebih baik? Pasti lebih baik sekarang. Mana sekarang lebih baik daripada awal. Okey, yang sekarang pula dengan yang akan datang, mana lebih baik? Kalau ikut ayat ni, yang akhir pasti lebih baik. Daripada sekolah rendah ke sekolah menengah kan? Sekolah menengah lebih baik daripada sekolah menengah universiti. Universiti lebih baik. Daripada alam persekolahan dengan alam bekerja lebih baik. Daripada alam yang belum kahwin kepada alam yang belum dah kahwin, pasti yang kahwin lebih baik. Itu maksud pertama. Secara umum. Maksud yang kedua ialah akhirat lebih baik daripada dunia. Sebenarnya pun lebih kurang maksud pertama. Sebab dunia ni awal. Akhirat ialah akhir. Sebab tu dipanggil akhirat. Akhirat mana dia yang akhir. Ula ni dipanggil yang awal. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu pada Nabi? Allah nak bagi tahu pada Nabi, macam mana aku bukan setakat tak tinggalkan engkau,
walaupun wahyu terputus 2-3 hari. Aku bukan setakat tak bencikan engkau, tapi aku lebih daripada itu, aku suka, aku tak tinggal engkau. Buktinya apa? Aku akan sediakan akhirat jauh lebih baik daripada engkau, untuk engkau. Jadi kalau yang dunia ni sementara, yang akhirat kekal abadi. Kalau akhirat yang kekal abadi Allah sediakan untuk Nabi, itu bukti yang paling jelas Allah tak benci pada Nabi, Allah tak tinggal Nabi. Bahkan Nabi adalah orang yang paling Allah cintai. Nabi adalah orang yang paling Allah sayangi. Allah bila sayang, Allah bagi apa? Dunia ke akhirat? Allah bagi akhirat. Sebab akhirat kekal abadi, dunia sementara. Jadi siapa yang diberi dunia yang bersifat sementara dan terlepas akhirat, itulah tanda Allah benci pada dia. Sebagaimana Qarun diberi harta yang bertimbun-timbun, sebagaimana Fir'aun diberi kuasa yang begitu lama, sebagaimana Namrus, Abu Jahal, itu tanda Allah tak sayang. Tapi bila Allah sayang, Allah tak bagi dunia, Allah bagi akhirat. Sebab bila sayang, pastilah bagi yang terbaik, yang kekal abadi. Kalau bagi yang kurang baik, yang tak kekal, itu tanda tak sayang. Okey, boleh? Jadi ayat ni bagi orang beriman, kalau kita tadabbur, sangat besar maknanya dalam kehidupan kita. Kesan kepada Nabi, ini kesan dulu kepada Nabi. Apa dia kesan pada Nabi daripada ayat 4? Bila Allah kata akhirat lebih baik untuk Nabi daripada dunia, maka Nabi anggap dunia ni tak ada nilai langsung. Dan Nabi lah orang yang paling zuhud dalam bab dunia. Hidup simple, makan simple. Sebab apa? Dalam kepala Nabi, Nabi nak yang terbaik. Bila nak yang terbaik, yang kat dunia ni, yang bersifat sementara, Nabi tak kisah pun. Makan tak sedap ke, makan tak manis ke, rumah tak selesa ke, rumah panas ke, Nabi langsung tak kisah. Sebab apa? Sebab dalam kepala Nabi, walal akhirah khairun. Aku nak yang terbaik. Jadi yang kat dunia, yang sementara, kalau tak baik, tak ada masalah. Okey. Jadi kesannya sangat besar kepada Nabi dan kepada orang beriman. Bila kita yakin akhirat lebih baik, kita dunia ni buat ala kadar aja. Sekadar boleh makan, sekadar boleh hidup, sekadar boleh beribadat. Sebab apa? Sebab yang ni hebat macam mana pun kita akan tinggal. Yang kita pulun habis-habis ialah yang kita akan bawa dan kekal selama-lamanya. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis sahih, qad aflaha man aslama. Waruziqa kifafa. Kemudian waqanna'ahu Allah bima atahu. Ada 3. Satu, Nabi kata qad aflaha, telah beruntunglah, telah berjayalah man aslama, orang yang telah Islam, orang yang menyerah dirinya kepada Allah, beruntunglah. Satu. Yang kedua, waruziqa kifafa, dan Allah beri rezeki kepadanya kifafa. Kifafa makna kaf, cukup, kifayah, cukup. Jadi Allah bagi rezeki dia sekadar yang cukup. Cukup makan, cukup untuk hidup, cukup untuk beribadat. Dan yang ketiga, ini yang kedua, diberi rezeki yang cukup. Dan yang ketiga, ini paling besar. Yang ketiga ialah wa qanna'ahu Allah. Qanna'ahu makna daripada qana'ah. Allah memberi kepadanya sifat qana'ah. Bima atahu, dengan apa yang Allah bagi. Bila Allah bagi rezeki kepadanya, dia rasa qana'ah, cukup, tak tamak. Bukan makna dia tak usaha lagi, tapi dia tak tamak untuk dapat dunia. Yang dia tamak ialah untuk dapat akhirat. Sebab itulah Nabi bila dapat dunia, terus Nabi tukar kepada akhirat untuk dapat ganjaran di akhirat besok. Dapat je bagi, dapat je bagi.
Bukan Nabi tamak nak tambah, tak. Nabi tamak nak untuk dapat apa yang terbaik dan kekal di akhirat besok. Jadi semoga Allah beri ni. Ni penyakit yang paling besar yang menimpa umat Islam apa dia? Penyakit yang paling besar, antara penyakit paling besar yang menimpa umat Islam. Dia dah Islam, rezeki dah cukup, tapi tidak ada yang ketiga, iaitu sifat qanaah. Dia tak pernah rasa cukup. Kalau bak dunia tak pernah rasa cukup, tamak je. Ada 10,000 nak 20,000, ada 50,000 nak 100,000. Ada sebiji kereta nak 2 biji, ada satu rumah nak 2 rumah. Dah pergi 2-3 tempat tak cukup, nak pusing satu dunia. Itu bab dunia sentiasa tamak, tidak ada qanaah. Tapi kalau bab akhirat ala kadar. Solat ala kadar, solat fardu habis. Solat puasa Ramadan habis, puasa sunat tak buat. Jadi kalau bab akhirat dia rasa cukup. Tapi kalau bab dunia dia rasa tak pernah cukup. Ini bahaya. Sepatut terbalik ya. Bila kita dapat dunia ni, rezeki qanaah. Mana ada rasa cukup, tapi bila buat ibadat tak pernah rasa puas, tak pernah rasa cukup. Bila solat fardu tak puas, solat sunat lagi. Bila solat sunat tak puas, tambah lagi solat sunat yang lain. Bila baca Quran tak puas, nak baca tadabbur, nak dengar tadabbur. Bila tadabbur tak puas, nak amalkan. Bila amalkan tak puas, nak sampaikan. Itu yang terbaik. Maknanya kalau bab akhirat tidak ada qanaah, tak pernah rasa cukup. Tapi kalau bab dunia, qanaahullah. Boleh? Jadi marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah bagi sifat qanaah, supaya Allah bagi keyakinan ni. Keyakinan pada kita apa dah? Akhirat lebih baik. Bila kita yakin akhirat lebih baik, kita akan hidup ala kadar. Tak nak ada rumah besar, kereta mewah, pakaian mahal, tak nak. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita, akhirat lebih baik. Kenapa aku nak follow yang tak baik ataupun yang kurang baik? Okey, bagaimana soalannya? Bagaimana Nabi dan para sahabat boleh hidup sederhana dan tak pernah merungut walaupun rumah sempit, walaupun panas, walaupun kena berdakwah, kena berjihad, malam pula bangun tahajud. Apa yang menyebabkan mereka tak merungut? Tak pernah merajuk ke, tak pernah meminta lebih daripada yang Allah bagi. Kenapa? Apa puncanya? Puncanya ni. Yang ni masuk dalam kepala mereka. Akhirat lebih baik. Saya bagi analogi kan. Orang kalau duduk rumah kecil, rumah sempit, dan dijanjikan oleh orang kaya, yang baik, yang dermawan, dia akan diberi rumah banglo setelah katalah 15 tahun. Setelah 15 tahun, orang kaya ni memang dah tepat janji. Memang dah banyak rumah yang bagi pada orang miskin. Jadi bila orang kaya yang dermawan, yang pemurah ni berjanji pada orang miskin yang duduk rumah sempit, bahawa kamu lepas 15 tahun akan dipindah ke rumah banglo dan akan jadi hak milik kamu. Okey. Macam mana kehidupan orang miskin yang dalam rumah sempit ni? Dalam keadaan dia cukup yakin, lepas 15 tahun dia akan pindah rumah yang lagi besar dan selesa. Macam mana dalam tempoh 15 tahun? Agak dia rasa malas ke, merungut ke, tak selesa ke, ataupun dia rasa puas. Logiknya dia akan rasa puas. Kenapa? Dalam fikiran dia fikir 15 tahun. Bukan fikir sekarang. Bila fikiran dia letak, dia yakin yang lepas 15 tahun dia akan hilang segala kesusahan, maka dia akan sabar, menjadikannya orang yang sabar dan tak merungut. Sebab memang dah yakin pada janji. Begitulah Nabi dan para sahabat. Duk rumah kecil pun tak ada masalah. Sebab dalam kepala Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kena berdakwah, kena berperang, kena maki, kena baling batu, cedera parah, tak ada masalah. Sebab dalam kepala Nabi, ini adalah proses untuk dapat akhirat yang kekal abadi. Bahkan semua kesusahan itu menjadi nikmat. Menjadi nikmat kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, kalau dalam kepala kita dunia lebih baik daripada akhirat, mana kita target kita nak selesa kat dunia, nak makan sedap,
nak duduk rumah yang besar, nak kereta yang baru. Maka bila tak dapat semua, hati kita tak puas dan kita sentiasa tamak. Akhirnya, apa jadi? Akhirnya jiwa kita tak akan tenteram. Sebab dalam kepala kita, aku nak senang sekarang. Bila selagi tak senang, kita usaha lagi, kita tamak lagi. Jiwa tak tenang. Jadi marilah kita yakin pada ayat Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebab itulah Nabi bila 3 bulan rumah tak berasap, tak ada masalah. 3 bulan rumah Nabi, kata Aisyah, tak berasap. Bila ditanya Nabi makan apa? Kurma dengan air. Tak ada masalah. Sebab dalam kepala Nabi, aku nak pergi tempat yang jauh lebih baik. Jadi kalau makan kurma dan air 3 bulan, tak ada masalah. Kalau itulah jalan untuk aku mendapat akhirat yang kekal abadi. Tak ada masalah. Sebab mindset Nabi duk fikir kat sana. Duk rumah sempit kan. Gelap pula. Tapi boleh bangun salat malam sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab Nabi duk fikir ni. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita bila nak bangun malam, nak solat 1 rakaat, 3 rakaat pun rasa berat. Kenapa? Sebab kepala kita duk fikir, aku nak senang sekarang. Aku nak solat dalam keadaan selesa sekarang. Aku nak makan. Bila kita makan, kalau target kita dunia lebih baik, kita sentiasa nak makan sedap. Sebab itulah mulut kita ni banyak mengomel. Manis sangatlah, tawar sangatlah, tak cukup garam lah, makanan tak sedap. Mulut kita sentiasa komen. Nabi, beza sunnah Nabi, bila Nabi tak suka, Nabi diam. Bila Nabi tak suka, Nabi diam. Nabi tak komen apa-apa. Sebab kepala Nabi akhirat. Apa masalahnya? Kalau makanan tak sedap kat dunia, dan dunia ni sementara, apa masalah? Sebab Allah dah beritahu. Allah nak sediakan yang terbaik bukan sekarang. Jadi kalau tak sedap sekarang, biasalah. Sebab yang terbaik di akhirat besok. Itulah, begitu juga. Orang kalau asyik dia fikir nak seronok kat dunia, dia nak berjalan je. Bila tak boleh berjalan, dia rasa rimas. Dan bila berjalan, dia nak apa? Dia nak seronok, dia nak keselesaan. Bila tak selesa, dia rasa marah. Dia mengamuk pula. Sebab mindset dia nak senang kat dunia. Subhanallah. Bolehkah? Cuba buka surah An-Nahlu ayat 96. Surah An-Nahlu ayat 96. Baqin. Kemudian wala najziyan sabaru ajrahum Okey, cuba tadabbur betul-betul ayat ni. Cuba tadabbur. Ma indakum. Tengok apa yang Allah cakap. Ini bukan Nabi cakap, bukan saya cakap. Wahyu daripada pencipta kita. Wahyu daripada pemilik langit dan bumi. Pemilik segala-galanya. Allah kata apa? Ma indakum. Apa yang di sisi kamu, yang fadu. Akan habis. Akan binasa. Apa saja. Rumah, kereta, telefon, anak, isteri. Semuanya akan hancur. Kamu carilah banyak mana pun, akhirnya yang fadu. Yang fadu binasa, hancur. Kemudian, wa ma indallah, dan apa yang di sisi Allah, baqin, kekal. Baqin daripada baqa, kekal. Tengok yang fadu dengan baqin. Yang di sisi manusia, yang kita duk tamak tu, nak cari duit di sisi manusia. Nak cari harta daripada manusia. Allah kata akan binasa. Tapi yang pahala yang kamu dapat, bila bersedekah dapat pahala, bila solat dapat pahala, bila berzikir dapat pahala, bila tadabbur Al-Quran dapat pahala, Allah kata apa? Baqin. Yang ni kekal. Jadi sepatutnya Allah nak bagi tu apa ni?
Sepatu yang kekal, buat banyak-banyak, buat sungguh-sungguh. Yang binasa, buat ala kadar. Sebab dia satu hari kamu akan tinggalkan. Tapi sekarang dah terbalik, dunia dah terbalik. Yang akan binasa, manusia buat pulun habis-habis. Keluar pagi, balik petang, sambung lagi kadang-kadang sampai malam. Kat rumah lagi, buat urusan dunia. Dah habis pencen, sambung lagi kontrak. Tapi bila buat amalan akhirat, ala kadar. Solat lambat, kadang-kadang solat sunat pun tak. Kadang-kadang terlepas solat sunat, kadang-kadang tak sepak, 2-3 hari tak baca Quran. Sedangkan itulah yang baqin, yang kekal. Boleh faham tak apa yang Allah nak beritahu? Jadi Allah kata, kenapa kamu ni, apa masalah kamu ni? Mengaji sampai universiti, sampai PhD, tapi duk pulung benda yang akan binasa, dan benda yang kekal kamu buat cincai. Apa masalah kamu? Ada something wrong. Kemudian Allah kata apa? Walanajziyallazina, dan pasti, dengar, pasti kami akan membalas. Siapa ni? Allah yang akan balas. Bukan tokoh balak ni, bukan tokoh korporat yang besar yang akan balas. Tapi najzi, kami, iaitu Allah, pemilik langit dan bumi, akan membalas. Balas apa? Kepada siapa? Allazina sabaru. Tengok, Allah tak sebut dah amal soleh. Allah tak sebut orang beriman. Allah sebut apa? Sabaru. Ramai orang beramal tapi tak sabar. Nak cepat sudah, nak buat ringkas, nak baca surah pendek, baca Quran pun nak sikit, tak sabar. Ramai orang yang beriman tapi kadang-kadang tak sabar. Jadi Allah nak beritahu balasan yang paling hebat, balasan yang tidak ada had, ialah untuk orang yang sabar. Memang nak buat benda yang kekal, banyak ujian. Bila banyak ujian, banyak gangguan, kena banyak sabar. Jadi Allah kata, siapa yang sabar untuk buat benda yang kekal, kami akan balas. Ajrahum, balasan mereka berapa? Berapa Allah akan balas? Bi'ahsan, dengan yang lebih baik. Makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau baik sedekah, sedekah satu dapat 10 hingga 700 dan mungkin lebih. Tengok yang kekal ni. Ramai manusia tahu tapi tak faham. Tahu tapi tak tahu. Tahu tapi tak buat. Apa dia? Allah kata kami akan balas untuk orang yang sabar, ganjaran pahala mereka ahsan, lebih baik daripada yang mereka buat. Kalau contoh sedekah satu dapat digandakan 10 sehingga 700 sehingga lebih. Tapi kalau buat untuk manusia, kerja satu dapat gaji satu hari. Kerja sebulan dapat gaji sebulan. Tapi yang itulah manusia buat sungguh-sungguh. Tak ada siapa yang paling agung daripada Allah. Tidak ada yang agung seperti Tuhan. Buat kerja satu tapi dibalas, diganda sampai 10, sampai 700, sampai berganda-ganda. Kalau solat kan? Solat 2 rakaat subuh. Apa balasannya? Lebih baik dari dunia. Lebih 7 million. Katalah dunia ni nilai dia 7 million. Kita kerja 50 tahun pun tak dapat 1 million kan. Tapi solat, hanya solat 2 rakaat je, tak sampai 5 minit. Allah kata lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada tak bos mana-mana syarikat, mana-mana kerajaan yang kerja 5 minit tapi dapat 7 juta? Tak ada. Tapi manusia tak nampak. Yang ni yang Allah nak tanam pada Nabi ni. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi hafal ayat ni. Kita dah hafalkan, tapi kadang-kadang tak masuk. Realitinya, manusia baca ayat walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Hakikatnya manusia baca, tapi realitinya
realitinya manusia seolah tak yakin akhirat lebih baik. Yang dia yakin dunia lebih baik. Sebab tu banyak masa dia habiskan untuk dunia. Banyak fikiran, dia banyak fikir untuk dunia. Banyak duit dihabiskan untuk dapat dunia lagi. Sebab hanya bacaan tu sampai di kerongkong, tak masuk ke hati. Okey? Semoga Allah beri keyakinan pada kita bahawa akhirat lebih baik daripada dunia, sehingga kita buat akhirat kalau melampau pun tak apa, tapi buat dunia ala kadar. Okey? Apa ustaz, kerja di dunia tak payah kerja sungguh-sungguh. Kerja dunia ni macam tadilah, bila dapat rezeki cukup makan, maka lepas tu kerjalah untuk akhirat. Gunakan duit tu untuk bersedekah sebanyak yang mungkin, kemudian guna masa yang berbaki untuk beribadat, tambahkan ilmu, dan bila ada ilmu amalkan, bila amalkan sampaikan. Jadi banyak masa tu jangan hanya untuk dunia je. Sebab itulah Nabi dan para sahabat, saya dah bagi tahu, Nabi dan para sahabat yang menggerakkan mereka ialah Al-Quran. Mereka bukan tak bekerja. Ada riwayat mengatakan sahabat kerja pagi sampai tengah hari, lepas tu untuk dakwah. Lepas petang, masuk lepas zuhur je, mereka buat kerja untuk dakwah, berjihad, berdakwah. Malam pula mereka solat malam. Jadi kita ni pagi, keluar pagi subuh untuk dunia, sampai rumah malam. Untuk akhirat bila? Solat zuhur, solat asar, solat maghrib. Kadang-kadang satu hari tak sempat baca Al-Quran. Kadang-kadang zikir pagi petang terlepas. Anak-anak, pendidikan anak-anak terbiar. Itu makna kita buat kerja sungguh-sungguh sampai mengabaikan akhirat. Kalau buat kerja dunia sungguh-sungguh dan akhirat, sebenarnya kalau kita buat dunia untuk akhirat, maka akhirat kita akan jadi lebih. Nampak kita duduk kat medan dunia, tapi sebenarnya kita berada di akhirat. Contoh, saya bagi contoh. Kita kerja dunia, dapat duit banyak. Tapi lepas tu kita gunakan duit ini untuk infak. Untuk orang miskin, untuk anak yatim. Banyak masa kita duduk di medan untuk kita dapat pahala. Kita pergi berdakwah, kita infak pada orang miskin, infak pada anak yatim. Sebagaimana akan disebut dalam surah Ad-Duha ni. Okey? Kemudian wala sawfa yu'ti, Allah kata wala sawfa yu'ti, dan pasti akan pasti kelak akan yu'tika, memberi kepada engkau Rabbuka, Tuhan engkau, fatarda, lalu engkau redha. Jadi Allah kata akhirat lebih baik bagi engkau daripada dunia, dan Allah akan beri kepada engkau, Tuhan engkau akan beri kepada engkau, sehingga apa? Sehingga apa? Kemuncaknya apa? Kemuncak apa? Engkau redha. Apa yang Nabi redha sebenarnya? Apa yang Nabi redha? Banyak hadis menyebut bila Nabi nak wafat, Nabi begitu pada sahabat, aku diberi pilihan untuk mendapat harta dunia, aku diberi pilihan untuk dapat harta dunia, kemudian hidup lama kat dunia, kemudian mati masuk syurga. Dan pilihan kedua, aku mati sekarang, jumpa Allah, masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Yang pertama, pilihan pertama Nabi kata aku diberi pilihan untuk hidup lama kat dunia dan diberi nikmat, kanzun, harta demi harta. Kemudian mati masuk syurga. Satu lagi pilihan, mati sekarang, jumpa Allah, masuk syurga. Maka Nabi kata, aku pilih untuk mati sekarang dan masuk syurga. Aku mati sekarang, jumpa Allah dan masuk syurga. Kenapa Nabi tak nak hidup kat dunia dalam keadaan Allah tawarkan harta yang mewah? Akhirnya masuk syurga juga. Sebab ayat ni yang masuk dalam kepala Nabi. Akhirat lebih baik
Akhirat lebih baik. Kenapa aku nak hidup lama kat dunia? Akhirat lebih baik. Makna dunia kurang baik. Kalau aku pilih yang kurang baik, aku tak cerdik. Itu sampai tahap tu, kalau diberi pilihan kepada Nabi, nak mati sekarang, ataupun mati sekarang masuk jumpa Allah, masuk syurga, ataupun bagi umur 20 tahun, kaya, kemudian mati pun masuk syurga. Maka Nabi akan pilih, mati sekarang, jumpa Allah, masuk syurga. Bukan makna Nabi nak mati awal, tapi bila diberi pilihan, kita tak diberi pilihan sama seperti Nabi. Okey, jadi yang Nabi reda pada orang yang beriman, yang paling dia reda bukan dapat harta dunia, bukan anak dia berjaya. Orang beriman akan reda bila Allah reda kepadanya. Orang beriman akan rasa puas. Reda ni makna puas. Bila Allah reda kepadanya. Jadi kalau Allah reda kepadanya dalam keadaan dia hidup sempit, dia puas. Nabi rasa puas walaupun rumah kecil, walaupun kena maki, walaupun kena halau daripada kota Mekah, walaupun kena sembunyi dalam gua. Nabi rasa puas. Sebab apa? Sebab Allah reda. Semua yang Nabi buat tu kerja Allah. Bila buat kerja Allah, Allah reda. Bila Allah reda pada Nabi, Nabi pun puas. Ada tak reda kepuasan yang lebih puas daripada Allah reda kepada kita? Jadi nak Allah reda pada kita, semua urusan hidup kita daripada A sampai Z kena buat ikut arahan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Allah bagi ni apa dia? Okey, soalan dia, apa yang Allah bagi pada Nabi? Dalam ayat ni Allah tak sebut. Kalau Qarun Allah bagi harta, kalau Firaun Allah bagi kuasa, kalau Haman Allah bagi menteri, jawatan menteri. Tapi kalau Nabi, kekasih Allah, Allah bagi apa? Allah bagi wahyu. Jadi benda yang paling mahal yang Allah bagi pada kekasihnya, sehingga Nabi rasa puas, ialah wahyu. Yang tu boleh buka surah Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي وَلَا الْإِيمَانِ. Dah. Apa lagi? Cuba baca. Walakin ja'alnahu nuran nahdi min. Okey, cuba tengok nak huraikan ayat 5 surah Ad-Duha ni, apa yang Allah bagi pada Nabi. Saya jawab tadi, yang Allah bagi yang paling bernilai kepada Nabi dan kekasihnya ialah wahyu. Allah kata apa? Wa kadzalika begitulah, auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepada engkau, wahai Muhammad, ruh. Ruh di sini ialah Al-Quran. Kenapa Allah sifatkan Al-Quran sebagai ruh? Jadi kalau jasad manusia ni akan mati bila roh keluar. Bila roh berpisah daripada badan, maka jasad manusia matilah. Maka begitu juga hati manusia, ada roh dia yang menghidupkan hati tersebut. Apa dia? Al-Quran. Jadi Allah gambarkan Quran tu seumpama roh kepada jasad. Kalau roh tak ada, jasad mati. Maka begitu juga kalau Quran tak ada dalam hati, hati itu mati. Jadi Allah nak bagi tahu, ya Allah bagi nikmat yang terbesar kepada Nabi sehingga Nabi redha pada. Begitulah kami wahyukan kepada engkau roh, iaitu Al-Quran, min amrina, daripada urusan kami. Yang sebelum ni, ni gambaran menunjukkan Quran adalah nikmat terbesar. Ma kunta, sebelum ni ma kunta, tidaklah engkau tadri, engkau tak tahu mal kitab, apa itu kitab.
Engkau zero, tak tahu apa-apa tentang kebenaran. Walal iman, dan iman pun kamu tak ada. Walaupun Nabi tidak syirik, Nabi tak pernah menyembah berhala, tapi Nabi masa itu tak beriman sebab wahyu tak ada. Jadi Allah kata sebelum turun ruh, sebelum turun wahyu, kamu tak tahu apa-apa pasal kitab dan kamu tidak beriman. Walal iman, kamu tak tahu apa-apa pasal iman. Kemudian walakin, akan tetapi ja'alnahu, kami jadikan roh itu sebagai nur, cahaya. Nahdi, yang kami memberi petunjuk dengan cahaya itu, man nasya, siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Jadi pemberian Allah yang paling mahal, yang paling bernilai kepada Nabi dan kepada hambanya yang beriman ialah wahyu, iaitu Al-Quran. Jadi bila siapa dapat Quran, percayalah dia telah mendapat nikmat yang paling besar, yang akan menjadikannya akhirat baginya lebih baik daripada dunia. Sebab itulah, demi kerana Quran, sahabat sanggup tinggal semua kerja lain. Sahabat sanggup tinggal semua dunia sebab mereka yakin dengan Al-Quran mereka akan dapat jauh lebih baik daripada dunia yang mereka miliki. Okey? Juga dalam satu hadis sahih, pemberian yang paling mahal ialah Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tengok siapa yang Allah kehendaki kepada seseorang itu, Allah nak apa? Khairan, yang terbaik. Kalau Allah nak yang terbaik pada seseorang, apa Allah buat? Allah bagi harta? Bukan. Allah bagi tanah? Bukan. Allah bagi anak yang pandai? Bukan. Yufaqihu fid din. Allah memberi kefahaman yang mendalam dalam agama kepadanya. Ini juga hadis ni menghuraikan maksud pemberian Allah yang paling mahal. Jadi kalau Allah nak orang tu jadi baik, Allah tak bagi duit banyak, Allah tak bagi pangkat besar, Allah tak bagi semua anak cerdik. Berapa ramai yang semua anak berjaya tapi dia tak dapat fiqh at-tafaqquh fid din. Boleh? Jadi orang beriman cukup faham, jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan pangkat. Sebab itu bukan yang terbaik. Yang terbaik, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan prosesnya apa dah? Untuk dapat akhirat, untuk yakin akhirat lebih baik, prosesnya apa? Al-ilmu. Kena belajar agama, khususnya daripada dua sumber, Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau mak bapak ni anak berjaya dalam peperiksaan, tak payah banggalah kalau anak dia tak faham agama. Anak-anaknya cemerlang dalam kerjaya dia, tak payahlah berbangga sebab anak dia belum dapat yang terbaik. Tapi kalau anaknya faham agama, berdakwah, bantu orang miskin, walaupun tidak cemerlang dalam akademik, berbanggalah dengan anak tersebut. Itulah yang dipanggil qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Okey. Kemudian ayat seterusnya Allah nak bagi tahu bukti Allah ni jaga Nabi Muhammad, Allah ni tak pernah tinggal Nabi Muhammad, Allah tak pernah benci pada Nabi. Buktinya apa? Daripada kecil lagi Allah bagi perhatian, Allah jaga Nabi daripada kecil lagi. Jadi kalau daripada kecil Allah dah jaga engkau wahai Muhammad, takkanlah 3 hari wahyu tak turun Allah dah benci, tak mungkin. Maka Allah sebut nikmat-nikmat yang Allah bagi pada Nabi sejak daripada kecil. Apa dia? Pertama, alam yajidka, bukankah dia, iaitu Allah, dapati engkau yatiman, anak yatim. Fa'awa, lalu dia menjaganya. Tengok Jadi nikmat yang antara nikmat yang paling awal yang Allah bagi pada Nabi, sebagai bukti Nabi ni
Allah jaga dia daripada kecil lagi. Iaitu Nabi dilahirkan dalam keadaan anak yatim. Siapa anak yatim? Iaitu orang yang kanak-kanak yang belum balik. Yang kedua yang kematian bapa. Jadi pendapat yang paling kuat anak yatim ialah mesti ada dua syarat. Pertama, belum balik. Yang kedua, kematian bapa. Kalau bapa dia ada, hilang dan dia belum balik, dia bukan anak yatim. Ataupun bapa dia ada, mak dia mati dan dia belum balik, belum anak yatim. Kalau mak dan bapa mati, dia belum balik, dia tetap anak yatim. Cuma orang Melayu dipanggil istilah apa? Yatim piatu. Sebenarnya dalam Islam tidak ada istilah yatim piatu. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada, dalam kitab fiqh pun tak ada yatim piatu. Itu hanya istilah orang Melayu. Yang ada ialah yatim sahaja. Iaitu yang kematian bapa dan anak tu belum balik. Jadi Allah kata, tengok nikmat, antara nikmat awal yang aku bagi pada kamu, engkau dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapa dia, bila bapa Nabi meninggal, ketika Nabi dalam kandungan, bapa meninggal, Nabi dalam kandungan. Ibu meninggal, Nabi umur 6 tahun. Kemudian diserah kepada atuk dia, Abdul Muttalib, atuk Abdul Muttalib. Diserah pada Abdul Muttalib. Ketika dan atuk dia meninggal ketika Nabi umur 8 tahun. Bila umur 8 tahun atuk dia meninggal, ni fa'awal, saya nak tunjukkan bagaimana Allah memelihara Nabi. Bila bapa meninggal, mak dia masih ada, mak dia jaga sampai umur 6 tahun. Bila mak dia mati, Allah awa, iaitu Allah jadikan atuknya walaupun masih syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tapi Allah jadikan hati atuk dia lembut dan sayang kepada Nabi. Itu maksud fa'awa. Bila atuk dia meninggal ketika Nabi umur 8 tahun, Allah awa dengan serah kepada pakciknya, Abu Talib. Sehingga Abu Talib ni, walaupun Abu Talib ni syirik sampai mati, jadi penyembah berhala sampai mati, tapi Allah campakkan dalam hati Abu Talib sayang pada Nabi, dan Abu Talib pertahankan Nabi dan dakwah Nabi walaupun dia kafir. Itu maksud juga fa'awa. Jadi Allah awa Nabi daripada rumah mak dia kepada rumah atuk dia, kepada rumah pakcik dia. Jadi pengajaran daripada ayat ni apa dia? Allah nak beritahu nikmat yang paling awal yang aku beri pada kamu, walaupun kamu anak yatim, tapi kamu macam tidak ada, macam ada bapa. Anak yatim, bapa tak ada, tapi macam ada bapa. Sampailah kamu umur pakcik Nabi ni wafat ketika Nabi betul-betul dekat nak berhijrah ke Madinah, lebih kurang 2 tahun ataupun 3 tahun. Makna ketika umur Nabi dah 50 lebih, barulah pakcik dia mati. Okey? Jadi kalau Allah bagi nikmat pada Nabi sejak kecil, takkanlah Allah benci pada Nabi. Takkanlah Allah tidak suka ataupun meninggalkan Nabi. Mustahil. Ini sebagai bukti Allah tak pernah benci dan tak pernah tinggal Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu. Yang kedua, Allah tak sebut ketika Allah mendapati engkau ni Nabi lah, anak yatim, lalu Allah menjaga. Allah tak sebut ka di sini. Sepatutnya sini ka, sini pun ka. Dia Allah dapati engkau anak yatim, lalu dia memelihara engkau. Tapi sini engkau tak ada. Apa pengajarannya?
Pengajarannya yang pertama, Allah nak bagi hujung ayat tu sama. Cuba perhati, hujung ayat apa dia semua? Daripada ayat pertama, wadduha, alif maksurah, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau ada ka, fa'awaka, jadi bunyi ayat tak cantik. Itu keindahan bahasa Al-Quran. Itu sebab pertama. Sebab kedua, Allah nak bagi tahu bila anak yatim Allah jaga. Kalau Allah kata Allah jaga engkau, jadi mungkin orang salah faham Allah jaga Nabi Muhammad sahaja ketika dia anak yatim. Anak yatim yang lain Allah tak jaga. Jadi Allah nak bagi tahu Allah akan jaga semua anak yatim, maka Allah tak sebut ka. Allah dapati engkau anak yatim, lalu Allah pelihara. Siapa ni? Semua anak yatim. Boleh faham? Di sini juga pengajarannya apa? Bukan semua anak yatim terbiar. Kadang-kadang anak yatim yang kebiasaannya dalam masyarakat terbiar, tapi kadang-kadang anak yatim boleh jadi manusia yang hebat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia anak yatim, dia buta huruf, tapi menjadi manusia paling agung. Manusia paling dicintai, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat akan datang dan ayat-ayat lain banyak. Allah mencela orang yang tak membela, tak menjaga, tak mengambil tahu pasal anak yatim. Allah mencela. Sebab anak yatim ni sangat-sangat perlu diberi kasih sayang. Jadi kalau Allah bagi kasih sayang pada Muhammad sebab ada anak yatim, maka kita juga kena bagi kasih sayang kepada anak-anak yatim yang lain. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa wajadaka dhalan, dan dia dapati engkau dhalan. Dhalan ni ada makna dia sesat dan ada makna dia kebingungan. Jadi kata ahli tafsir, dhalan dalam konteks ayat ni bukan sesat. Nabi tak pernah sesat. Nabi tak pernah sembah berhala. Hati Nabi sentiasa suci bersih. Habis di sini apa maksud dhalan? Maksud dia kebingungan. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Fitrah Nabi suci, tengok orang sembah berhala setiap hari. Nabi rasa tak betul. Ini perbuatan yang tak masuk akal. Tuhan yang hebat, pencipta langit, dia tak sembah. Tapi dia buat berhala daripada batu, dia pula sembah yang dia buat. Jadi ini tak betul. Tapi Nabi tak tahu macam mana nak betulkan. Macam mana nak sampaikan. Macam mana nak dakwah. Itu maksud dhalan. Kebingungan. Jadi Nabi nak berdakwah, ada kehendak. Tapi tak tahu cara nak berdakwah sampai Allah turun wahyu. Tapi berapa ramai yang ada wahyu dah lengkap dan dia tengok manusia ramai yang sesat di luar sana, tapi dia tak bingung-bingung pun. Bahkan dia masih nak kejar dunia. Dalam masa sama dia mengaku dia adalah umat Nabi Muhammad. Dalam masa sama dia mengaku dia adalah pencinta Rasulullah. Tapi dia tak pernah bingung bila tengok orang sesat. Dia tak pernah sedih bila tengok orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dhalan, kebingungan. Bila Allah tengok, bila aku tengok engkau ni macam bingung je, tak tahu nak buat apa, fahada. Lalu Allah menunjukkan ataupun memberi petunjuk. Ini termasuk atak. Allah akan beri pada engkau sehingga engkau reda. Apa dia? Antaranya ni, proses atak. Saya dah sebut tadi kan ilmu wahyu. Antara yang Allah nak bagi, yang Allah dah bagi pada Nabi, daripada kecil pada Allah pelihara Nabi walaupun anak yatim. Daripada mak dia kepada atuk kepada pakcik. Kemudian yang Allah bagi juga pada fahada. Ini juga pemberian dan inilah yang paling mahal. Nabi bila dapat ilmu, dapat wahyu, boleh berdakwah. Itu yang paling menenangkan, yang melegakan hati Nabi. Kemudian di sini pun sama, Allah tak sebut fahadaka. Lalu Allah memberi petunjuk pada engkau. Sebab apa? Nak samakan semua hujung ayat. Semuanya berakhir dengan alif maksurah. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, Allah bukan setakat beri petunjuk pada Nabi, pada engkau saja,
tapi Allah akan beri kepada semua hamba-Nya yang ikhlas, bersungguh-sungguh mencari hidayat, Allah akan bagi. Sebagaimana Allah sebut dalam akhir surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayat, mencari redha kami, pasti kami akan fahada. Kami akan memberi hidayat, memberi petunjuk kepadanya. Kemudian nikmat ketiga yang Allah bagi pada Nabi, apa dia? Wa wajadaka, dan dia dapati engkau ailan, miskin, fa'aghna, lalu dia mengkayakan. Nikmat ketiga yang Allah bagi pada Nabi ialah Allah dapati Nabi itu miskin, lalu Allah mengkayakan. Okey, apa maksud mengkayakan? Adakah Allah kayakan Nabi dengan harta yang banyak, harta yang melimpah? Bukan. Allah kayakan Nabi, kata ahli tafsir, ialah Allah kayakan jiwa Nabi. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, laysal ghina kasratul ardi, walakin al-ghina ghina an-nafsi. Hadis ni menghuraikan maksud Allah mengkayakan Nabi. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis, laisal ghina, bukanlah kekayaan, kasratul ardi, banyak harta, banyak apa lagi, banyak duit, banyak pangkat, bukan. Tetapi walakin al-ghina, akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah ghina an-nafsi, kaya jiwa. Jadi Allah kayakan Nabi bukan kayakan duit, tapi kayakan jiwa Nabi. Jiwa Nabi kaya untuk orang. Sebab itulah bila dapat duit, terus Nabi bagi pada orang. Dapat je Nabi bagi. Sebab apa? Jiwa Nabi kaya, bukan banyak duit, bukan kaya duit. Kalau Allah kayakan duit kepada Nabi dan Allah tak kayakan jiwa Nabi, dapat duit simpan, dapat duit simpan. Jadi siapa yang dapat duit simpan, dia sebenarnya miskin. Kenapa miskin? Sebab dia sentiasa berhajat. Miskin makna orang yang memerlukan. Fakir, orang yang memerlukan. Jadi bila dapat simpan, ini orang fakir. Sentiasa tak cukup, sentiasa memerlukan. Tapi Nabi orang yang kaya, dapat bagi. Kaya jiwa untuk orang. Saya pernah sebut dalam kuliah pendek, orang yang kaya jiwa, dia hidup untuk orang. Orang yang mulia, hidupnya untuk orang. Masanya, duitnya, tenaganya, ilmunya, dia bagi untuk orang je. Sebab apa? Sebab Allah paling suka orang yang paling banyak memberi kebaikan pada orang. Jadi dia nak cinta Allah. Kalau dia nak cinta Allah, dia kena banyakkan habis masa dia, duit dia, umurnya, tenaganya untuk orang. Barulah dia dapat cinta Allah. Tapi kalau banyak habis masa untuk duit dan dapat duit pula simpan untuknya, keluarganya, Allah tak berapa cinta kepadanya. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang memang kita selalu dengar, ahabbun nasi ilallah anfa'hum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak memberi kepada orang. Okey? Jadi kita berhenti setakat ayat 8. Kita sambung ayat 9 kelas yang akan datang, insya-Allah. Ada soalan? Tak ada. Syariat mana? Memang ramai daripada kita yang berniat ingin berdakwah kepada masyarakat. Apakah kelayakan dalam ilmu agama?
yang diperlukan untuk kita boleh berdakwah kepada masyarakat. Dan sebenarnya untuk berdakwah, simple je. Nabi sebut dalam satu hadis, balighu anni walau ayah. Jadi syarat nak berdakwah, faham satu ayat. Bila faham satu ayat, kamu dah layak untuk berdakwah. Bahkan Nabi kata, balighu, sampaikan. Bukan setakat layak, tapi wajib sampaikan. Walaupun kamu hanya ada satu ayat saja. Jadi syarat, ada orang kata, nak berdakwah kena faham bahasa Arab, nak berdakwah kena belajar azhar, itu semua tak betul. Semua tak betul. Bercanggah dengan hadis yang jelas Nabi kata, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berapa ramai yang habis belajar di azhar sampai PhD tapi tak berdakwah pun. Dan berapa ramai yang tak masuk sekolah agama, tak belajar bahasa Arab, tak pernah pergi azhar pun, tapi jadi pendakwah hebat. Tengok berapa ramai yang revert daripada China, daripada India, jadi pendakwah hebat. Kadang-kadang penyanyi, Yusuf Islam. Dia tak belajar agama, asasnya bukan belajar agama, dan tak pernah belajar bahasa Arab, basicnya. Tak pernah pergi ke Timur Tengah, tapi dia jadi pendakwah yang hebat. Berapa ramai masuk Islam di tangannya. Tengok di Malaysia sendiri, Syah Kirit, Brother Firdaus Wong, banyak yang masuk Islam di tangan mereka. Mereka basicnya bukan asas bahasa Arab, bukan asas bidang agama, tapi sebab mereka faham syarat untuk berdakwah, faham satu ayat, wajib sampaikan. Dan kita sebenarnya dah lebih daripada layak dah. Berapa puluh, berapa ratus ayat kita dah faham, tapi kita tak sampaikan. Wallahu a'lam. Kalau kita diuji, mana soalan dia? Kalau kita diuji, adakah Allah sayang kita? Tengok, Allah sebut dalam satu hadis, innallaha iza, Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah sayang pada seseorang, dengar, bila Allah sayang pada seseorang, Allah tak bagi duit, Allah tak naik pangkat, Allah ujinya. Dan ujian yang paling susah ialah ujian yang paling susah yang biasa manusia tak tahan apa dia? Ujian kesakitan, ujian musibah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, aksarun nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsal, summa al-amsal. Manusia yang paling banyak diuji oleh Allah, para nabi. Sebab para nabi yang paling Allah cinta. Lagi Allah cinta, lagi besar ujian. Kemudian Nabi kata yang kurang sikit pada nabi, para ulama, para sahabat, para ulama. Jadi semakin kurang iman kita, semakin kurang ujian yang Allah bagi pada kita. Jadi ujian Allah bergantung kepada setakat mana kekuatan iman kita. Jadi jangan berbangga bila tak ada ujian. Mungkin bila tak ada ujian, iman kita memang terlalu nipis dan tak layak diuji pun. Okey. Dah. Bagaimana nak join ustaz berdakwah? Nantilah. Kita bila ada misi dakwah, kita maklumkan. Mana ni? Atas. Adakah penjaga anak yatim dan anak yatim akan berjiran? Ya. Siha cika. Adakah penjaga anak yatim dan anak yatim akan berjiran dengan Rasulullah dalam syurga? Ya. Hadis sahih. Nabi kata penjaga anak yatim kahataini, seperti dua jari ni. Jari telunjuk dengan jari tengah, duduk sebelah menyebelah. Jadi Nabi nak begitu mulianya orang yang menjaga anak yatim. Sebab apa? Dan Nabi tak sebut ulama, Nabi tak sebut ustaz, tapi penjaga anak yatim. Mungkin dia bukan orang yang berilmu, tapi kenapa Nabi angkat darjah orang yang jaga anak yatim? Sebab bila nak jaga anak yatim, perlu kepada apa? Perlu pada rahmat dalam hati. Siapa nak jaga anak yatim? Susah, kena keluar duit pula. Kadang-kadang anak kita dah 5, nak jaga lagi, satu bebanan. Tak mungkin orang jaga anak yatim kecuali orang yang ada rahmat dalam hati. Dan syarat nak masuk syurga, rahmat Allah. Nabi kata tidak akan masuk syurga seseorang dengan amalannya. Sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Ya, walaupun aku. Tapi manusia akan masuk syurga dengan rahmat Allah.
Jadi rahmat Allah ni kadang-kadang Allah campak kepada siapa ni? Kepada orang yang bukan berilmu. Dia rahmat kepada anak yatim. Dia pun jaga, dia bagi pendidikan, dia bagi keperluan. Sampailah anak tu membesar dan berjaya dalam hidup dan menjadi anak yang soleh. Ini hebat. Walaupun dia bukan ustaz. Berapa ramai ustaz tapi tak peduli pada anak yatim. Sebab sibuk berceramah. Jadi mulianya penjaga anak yatim sebab rahmat yang ada dalam hatinya sehingga dia sanggup bagi masa, bagi duit, korbankan segalanya untuk anak yatim yang kat dunia mungkin dia tak dapat apa-apa, tak dapat anugerah apa-apa, tapi di sisi Allah sangat mulia. Salahkah etika memiliki harta dalam keinginan untuk sedikit kesenangan di dunia, tapi dalam masa yang sama sentiasa bermujahadah dan memperbaiki diri setiap masa? Tak salah, jawapannya tak salah. Tapi yang terbaiknya, jadilah orang macam Nabi. Hidup sederhana. Sebenarnya senang-senang ni, minta maaf saya cakap, hidup senang ni sebenarnya, senang-senang ialah senang dalam hati. Bukan senang ketika makan, bukan senang sebab rumah selesa, bukan senang sebab rumah kereta mewah, bukan. Senang tu ialah dalam hati. Kadang-kadang orang duduk rumah kecil je, baju pun simple je, kereta pun buruk je, tapi jiwa dia tenang je. Itulah senang yang sebenarnya. Nabi kata apa? Bila baik dalam badan seketul daging yang ada dalam badan manusia, maka semuanya akan jadi baik. Walaupun dia berada dalam gua, walaupun dia berada dalam perut ikan, walaupun dia berada di tengah padang pasir macam Hajar. Jadi senang yang sebenar bukan dari segi material, bukan dari segi fizikalnya, tapi senang sebenarnya ialah di dalam hati. Wallahu a'lam. Bolehkah saya tolong ataupun sedekah pada anak untuk jelaskan PTPTN? Tak, tanggungjawab mendidik anak adalah tanggungjawab bapa. Itu siapa yang bertanya, mak ke? Kalau mak boleh, sebab ayolah, yang bertanya ni mak kan? Kalau mak nak tolong sedekah pada anak untuk jelaskan PTPTN boleh. Bahkan mak boleh keluarkan zakatnya untuk selesaikan hutang anak. Tapi bapa tak boleh, sebab itu tanggungjawab mendidik anak, bagi pendidikan tanggungjawab bapa. Jadi bapa tak boleh keluarkan zakat bapa. Mak boleh tak keluarkan zakat mak untuk selesaikan hutang anak? Boleh. Sebab anak bukan tanggungjawab mak. Atas apa dia tu? Zaimi, Ustaz, jika kita tidak sampaikan ayat, adakah kita berdosa? Tengok keadaan. Kalau kita ada ruang nak sampaikan, ada peluang untuk kita sampaikan, dan orang pun bertanya, tapi kita tak nak sampaikan, masa itu berdosa. Bahkan Allah sebut, boleh cek surah Al-Baqarah ayat 159. Allah kata dalam maksudnya ialah Allah melaknat orang yang tidak sampaikan ilmu. Sebagaimana ahli kitab ada ilmu tapi tak sampaikan, Allah melaknat mereka, dan semua para pelaknat melaknat mereka. Bila dia ada peluang nak sampaikan, dan bila dia sampaikan tak ada masalah, tiba-tiba dia tak sampaikan. Apatah lagi kalau ada orang bertanya, ada orang buat maksiat depan mata dia ada peluang nak sampai tapi dia diam je, orangnya ada kemungkinan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 159. Macam mana ya kalau orang berusaha nak cari duit banyak, nak kaya untuk bagi manfaat pada orang lain, macam contoh nak sedekah lebih banyak, nak bagi mak ayah duit lebih banyak. Sebenarnya kalau nak pahala banyak sebab sedekah, bukan mesti dengan duit. Sebab itulah orang paling banyak pahala. Saya tanya soalan, Nabi dengan Abu Bakar dengan Osman bin Affan, siapa lebih kaya dari segi harta? Abu Bakar lebih kaya, Osman lebih kaya daripada Nabi, Abdurrahman bin Auf lebih kaya daripada Nabi. Mereka bila bersedekah, bila infak, ratus-ratus ekor unta. Tapi siapa yang paling banyak pahala? Nabi. Sebab yang Nabi sampai, yang Nabi infak, iaitu ilmu. Ilmu lebih penting daripada duit. Sebab tu Allah hantar Nabi dalam keadaan miskin, ailan, miskin. Sebab apa? Miskin tapi jadi orang terbaik, orang paling banyak pahala. Sebab sedekah yang paling besar, sedekah yang paling besar manfaatnya ialah sedekah ilmu.
Kadang-kadang kita bagi duit orang tu makan, buat rumah dia, tapi dia tak solat. Akhirnya dia masuk neraka. Tapi kadang-kadang kita bagi ilmu pada dia, kita tak bagi duit. Dengan ilmu tu, dia tak meminta. Dengan ilmu, dia tak menipu. Walaupun dia hidup dalam miskin. Maka dengan ilmu menyelamatkannya daripada neraka. Jadi kalau nak sedekah, jangan beralasan tunggu duit banyak. Jangan. Kadang-kadang alasan duit banyak tu sebenar bukan nak bersedekah. Hanya sebagai alasan sahaja. Kalau kamu nak sedekah, sedekahlah dengan ilmu. Sedekahlah dengan tenaga yang kamu ada. Sedekahlah dengan senyuman yang kamu ada. Jangan tunggu duit banyak. Bila kita tengok sirah Nabi menjadi anak yatim dan dijaga oleh Nabi, adakah seorang anak akan lebih baik didikan jika tak mestinya. Kadang-kadang anak tu menjadi lebih baik bila dijaga oleh orang lain. Kadang-kadang lebih baik bila dijaga oleh mak bapak. Tengok siapa mak bapaknya. Kalau mak bapak jenis seorang yang ibu bapa yang soleh, maka anaknya insya-Allah akan jadi anak yang baik. Tapi kalau mak bapak tak soleh, anaknya tak akan jadi soleh. Logiknya macam itulah. Bila dia pergi belajar luar negeri, dia dapat didikan daripada orang lain, maka dia akan jadi soleh di tangan orang lain. Tak mestinya. Wallahu alam. Kalau ibu yang menjaga anak yatim, macam mana ustaz? Kalau ibunya yang menjaga anak yatim, bukankah ia menjaga anaknya sendiri? Tak. Dia menjaga anak, tak dipanggil anak yatim, sebab dia adalah sebagai ibu. Yang menjaga anak yatim ni bukan mak bapak kepada anak tu. Dia kalau kita jaga anak kita dengan jaga anak yatim, lain. Nak jaga anak kita, kita akan berjaga bersungguh-sungguh sebab anak. Tapi cabaran besar pada kita nak jaga anak yatim orang lain punya. Itu cabaran besar sebab dia bukan anak kita. Berdakwah dengan surat berantai macam mana? Tak payah surat berantai, cukup dengan Al-Quran je. Macam mana nak istiqamah bangun malam? Kurangkan, jangan buat dosa. Bila buat dosa terus bertaubat. Punca tak boleh bangun malam, dosa. Allazi anqadha zahrak. Bila dah buat dosa, hati hitam. Bila hati hitam, keras. Bila keras, berat nak bangun malam. Jadi bertobat setiap masa daripada dosa. InsyaAllah mudah nak bangun malam. Zakat untuk syari ilmu melalui Facebook. Ya, boleh jadi dakwah, boleh jadi tak berdakwah. Tapi dakwah yang lebih berkesan ialah kita pergi jumpa orang, direct berjumpa dengan dia, tengok kehidupan dia, duduk bersamanya. Sebagaimana Nabi buatlah. Nabi direct pergi berjumpa orang musyrikin. Nabi direct pergi berdakwah pada orang Taif. Nabi pergi ke Madinah dan muayasyah, hidup bersama para sahabat. Itu dakwah yang lebih berkesan. Dia panggil dakwah fardiyah. Tapi melalui Facebook ni kita tak tahu siapa orang yang kita berdakwah. Dia dengar ke tak, dia baca ke tak, dia faham ke tak, mungkin dia salah faham. Jadi keberkesanan tu kita tak tahu. Bagaimana simpan duit untuk beli kereta atau rumah? Simpan duit untuk beli kereta tak salah. Tapi kalau kamu simpan duit untuk beli kereta yang akan rusak, simpan duit untuk beli rumah yang kamu akan tinggal, maka simpan duit untuk akhirat yang kekal lagi kamu kena simpan. Iaitu dengan cara bersedekah. Sedekah jangan tunggu duit banyak. Tak ada duit pun boleh bersedekah dengan senyuman. Jangan asyik senyum kan, langsung tak bagi duit. Kalau beri bantuan kewangan kepada anak yatim yang tinggal di rumah anak yatim, sama ke seperti? Tak, bagi bantuan pada sumbangan ke rumah anak yatim, bagi saya lah kurang berkesan lah. Sebab kita tak tahu, pertama tak tahu betul tak anak yatim. Kadang-kadang sekarang banyak penipuan kan. Dia kumpul anak orang tu, anak kawan-kawan dia, jadi kemudian dia tulis rumah anak yatim. Tengok-tengok dah besar gajah dah. Lepas tu kadang-kadang dia dapat bantuan lain dah, tapi dia gunakan rumah tu untuk mengumpulkan lagi dana. Jadi yang terbaik, kita pergi cari sendiri anak yatim, yang bapak mati ke, kadang-kadang bapak isteri dia pergi sendiri, kita bagi sendiri dan tengok kehidupan dan pantau sendiri di rumah kawan tu. Wallahu a'lam.
Bagaimana ibu bayar zakat untuk anak sebab anak bukan, ya kenapa pula hutang lah. Anak bila berhutang, jadi syarat dia nak bagi zakat pada anak, mesti anak tu termasuk dalam salah satu 8 asnaf. Jadi kalau anak kita berhutang, termasuklah asnaf yang layak terima zakat, iaitu orang yang berhutang. Dah. Punca tak boleh bangun. Dah. Okey. Kelas seterusnya ialah hari hari Rabu pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.